ada 3 indikator iaitu asid. Okey, asid ni pH dia bermula daripada 1 sehingga 6. Itu asid. Ya. Kemudian alkali. Alkali daripada 8 sehingga 14. Ya, ini dia punya nilai pH. pH ni apa dia? pH ialah unit keasidan ataupun kealkalian sesuatu bahan. Sama ada cecair ataupun separa cecair ataupun pepejal. Ya. Manakala neutral, perkataan neutral. Ya, neutral ialah pH dia 7. Okey, 7. Neutral. Okay, pH dia 7. Dia mesti in between lah antara asid dan alkali, ya, iaitu 7. Kemudian kita lihat peneutralan. Macam mana peneutralan tu boleh berlaku? Okey, tindak balas antara asid, ya, dengan alkali akan menghasilkan garam dan air. Okay, dalam tajuk sebelum ni, ya, ataupun dalam subtopik 6.1 ada dimaklumkan ataupun diberitahu tentang persamaan tindak balas peneutralan, ya, iaitu apabila asid dia bergabung dengan alkali, dia akan menghasilkan garam dan air. Jadi tindak balas melibatkan asid dan alkali disebut sebagai peneutralan. Peneutralan. Okay. Jadi semasa peneutralan ni, asid hilang sifat asidnya dan alkali hilang sifat alkalinya. Dia tak jadi asid dah, dia tak jadi alkali. So yang jadi adalah neutral. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebut sebagai pentitraktan. Ya, pentitraktan. Ini nama dia. Nama-nama yang saya garis ini penting, ya. Okey, pentitraktan. Iaitu satu kaedah yang digunakan untuk menghasilkan garam. Okay. Jadi ini persamaan dia, ya. Dia mesti melibatkan asid. Tambah ni maksud dia ialah dia bertindak balas lah. Ya, tambah bermaksud tindak balas. Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil react, ya, ataupun reaction, tindak balas. Arrow, anak panah menunjukkan menghasilkan, maksudnya, ya, menghasilkan. Okay, menghasilkan garam dan air. Sebagai contoh kita tengok, ya, asid hidroklorid, okay, asid hidroklorid bertindak balas dengan natrium hidroksida. Jadi natrium hidroksida ni adalah alkali, menghasilkan natrium klorida dan juga air. Air ni memang kena hasil. Cuma masalah kita ni ataupun masalah murid ni ataupun pelajar, dia biasanya dia tak tahu ni, iaitu garam tu. Garam. Ya, dia tak ingat macam mana nak buat garam. Ataupun nak nama ke garam ni. Nanti saya tunjukkan, ya, macam mana cara dia, ya. Macam mana kita nak dapatkan ni. Ni agak kimia sikit, ya. Awak kena masukkan otak kimia dalam fikiran awak. Yang kedua, asid sulfurik bertindak balas dengan kalium hidroksida menghasilkan kalium sulfat dan air. Dan yang ketiga, asid nitrik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium nitrat dan juga air. Okey, kita nak tengok macam mana cara dia, ya. Okey, untuk memahami ni, saya kena guna formula, ya. Formula kimia. Ya, formula kimia. Formula kimia bagi asid hidroklorid adalah HCl. Ni salin, ya. Awak salin ni. HCl itu asid hidroklorid.
iaitu gabungan antara unsur hidrogen dengan klorin. Dulu masa tingkatan 1, awak dah belajar dalam jadual berkala. Ya, jadual berkala dulu ya. Kita ada belajar tentang jadual berkala, ada unsur-unsur yang kita susun dalam jadual tu. H besar maksudnya hidrogen, Cl maksudnya ialah klorin. Bila dia bergabung, kita panggil dia asid hidroklorik. Bertindak balas dengan natrium hidroksida. Ya. Na natrium, OH tu ialah hidroksida. Ada yang tanya, cikgu kena hafal ke? Ada kena hafal ke ni formula ni? Ya. Untuk tingkatan level awak ni, tingkatan 2 ni, tak hafal lagi pun tak apa. Ya. Cuma awak kena tahu. Tahu bila tengok ni tahu ni isi ni asid hidroklorik, ini natrium hidroksida. Ya. Kalau hafal itu lagi baguslah. Ya. Baik. Kemudian macam mana hasil dia? Dia menghasilkan, okey, kita tengok. Sekarang ni hidrogen kita bulatkan ni, dia akan tarik ini. Senangnya susun dia tulis nombor 1, ni nombor 2. Ni nombor 1, nombor 2. Okey, yang nombor 1 dengan nombor 2. Okey. Kemudian yang nombor 2 dengan nombor 1. Yang nombor 1, nombor 2 ni dipadan dia dengan ni. Tapi bila kita nak susun, kita tulis 1, 2 lah, iaitu natrium klorida. Dia macam tu. Ya, 1 dengan 2. Kemudian yang ni pula dengan yang ni. Ni formula dia. So jadi HOH, jadi kita tulis sebagai H2O. H2O. H2O tu air lah. Yang ini ialah natrium klorida. Dia tak panggil natrium klorit, dia panggil natrium klorida. Ya. Di sini kita kena tahu sebab bila nama garam ni dia berbeza. Ya, sebab ini adalah garam. Okey. Bila sebut garam ni bukan maksud garam di rumah yang kita makan tu ya, sahaja. Itu betul juga, itu memang garam. Tapi tidak semestinya garam di rumah yang kita makan tu. Tapi itu contoh garam lah. Boleh tak? Macam mana kalau yang kedua tu? Contoh yang kedua ni, ini kedua. Ini pertama, kedua, tiga. Asid sulfurik dengan kalium hidroksida. Ya, asid sulfurik dengan kalium hidroksida. Asid sulfurik dengan asid sulfurik. Ya. Okey. Asid sulfurik dengan apa tadi? Dengan kalium hidroksida. Kalium hidroksida. Okey, jadi kalau kita tulis formula kimia dia, kita jadi asid sulfurik. Asid sulfurik. Ya, asid sulfurik tambah kalium hidroksida, KOH. Ya. Kalium hidroksida, asid sulfurik. Jadi produk dia kita ambil yang ni tadi, ini sama dengan yang ni. Ini 1, 2. Lepas tu kita bulatkan yang ni sebab merah lah ya. Yang ni dengan yang ni. Okey, yang ni. Ini 1, ini 2. Okey. Jadi kita tulis sebagai KSO4 tambah H2O. Jadi kita tulis sebagai kalium sulfat. Ini kita tulis sebagai kalium sulfat. Ya, ini garam dia. Okey, garam dia. Ini tadi ialah asid sulfurik. Asid sulfurik. Ini adalah kalium hidroksida. Jadi produk dia adalah kalium sulfat dan air. Okey, ini contoh yang kedua tadi ya. Yang ketiga tadi apa? Cuba buat sendiri. Asid nitrik dengan natrium hidroksida. Asid nitrik.
asid, nitrik dan natrium hidroksida. Cuba buat. Cuba buat sendiri. Saya nak dengar apa jawapan awak. Jadi sama juga, asid ditulis H, nitrik NO3. Nitrik. Tambah natrium hidroksida. So produk dia, ambil ini dulu. Jadi natrium nitrat. Tambah H2O. Okey, persoalan dia, adakah cikgu saya kena tahu formula kimia ni, formula ni, yang ni semua ni. Ni. Okey, jawapan dia tak perlu. Tak perlu. Untuk form 2 ni tak perlu lagi lah. Tapi kalau awak tahu, itu sangat baik. Itu saya tadi Macam tadilah. Adakah perlu hafal? Tak perlu hafal. Tapi bila awak tengok, awak tahu. Awak tahu macam mana cara nak menghasilkan garam tu. Garam tu terhasil daripada tindak balas antara asid dengan alkali. Asid hilang sifat asid dia, alkali hilang sifat alkali dia. Maksud hilang tu sini. Di sini hilang air, hilang hidrogen. Yang ni hilang OH, kan? Betul tak? Dia hilang. Dia hilang jadi mana? Ke mana dia jadi air. So yang terbentuk sekarang ni garam, benda baru, iaitu nitrat dengan natrium. Okey, nitrat dengan natrium membentuk natrium nitrat. Itu maksudnya asid hilang sifatnya, alkali hilang sifatnya. Sebelum ni kita ada belajar tentang ciri-ciri ataupun sifat-sifat asid dan alkali. Maksudnya kalau tanpa air, asid atau alkali tidak boleh bertindak balas. Okey, tidak boleh bertindak balas. Faham tak ni? Boleh tak ni Daniel? Daniel? Faham tak? Daniel? Boleh. Faham. Daniel. Wan Danish boleh tak Wan Danish? Boleh. Boleh Okey. Sekarang kita tengok aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian ataupun dalam kehidupan harian kita. Aplikasi maksudnya ialah kegunaan. Peneutralan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian kita. Di samping itu, peneutralan ini juga digunakan dalam sektor pertanian dan juga perindustrian. Aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian lagi. Ubat gigi sebagai contoh. Semua orang guna ubat gigi kan untuk menggosok gigi. Ialah bahan yang mengandungi alkali ataupun bahan yang beralkali yang menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi dalam mulut kita banyak asid dihasilkan melalui pemakanan lah, sisa-sisa makanan. Jadi bila kita tidur untuk tempoh yang lama, jadi alio basi akan terhasil. Alio basi itu maknanya asid. Maka asid tersebut yang mungkin mengandungi bakteria perlu dinetralkan. Untuk mengelakkan daripada perebutan gigi ataupun kerosakan gigi ataupun boleh merosakkan gusi sekiranya tidak dicuci menggunakan bahan yang berakali. Pembersih muka yang berakali akan menjadikan kulit muka kering. Oleh itu penyegar berasid, kita kena gunakan penyegar berasid, digunakan untuk menetralkan semula kulit muka. Itu contoh. Dan tanah yang berasid dapat dirawat dengan menabur kapur mati. Kapur mati yang bersifat alkali. Kapur mati ni nama kimia dia ialah kalsium karbonat. Kalsium karbonat yang bersifat alkali supaya tanaman dapat tumbuh
dengan suhu. Jadi tanah yang berasid ni sebab apa? Sebabkan oleh beberapa sebab. Antaranya ialah kerana hujan. Hujan asid. Jadi hujan asid boleh menyebabkan tanah jadi berasid. Selain daripada itu, pelembut fabrik, kita panggil softener, softener yang mempunyai sifat asid. Oleh itu, ia mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi berakali disebabkan oleh penggunaan serbuk pencuci. Jadi sabun pencuci dia adalah alkali, berakali. Jadi kita gunakan softener yang bersifat asid untuk melembutkan, melembutkan dan seterusnya mengurangkan keakalian pakaian yang terkena ataupun yang digunakan serbuk pencuci. Kemudian bahan buangan berasid daripada kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Kemudian rambut yang sihat adalah apabila dalam keadaan sedikit berasid. Tetapi shampoo rambut biasanya sedikit beralkali. Oleh itu perapi rambut yang sedikit berasid dapat menetralkan sisa shampoo pada rambut dan menjadikan rambut lembut dan sihat. Okey, jadi itulah perbincangan kita berkenaan dengan bab 6. Jadi selesailah kita punya kelas kita untuk kali ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh kemukakan sekarang. Okey, boleh kemukakan sekarang. Ada pertanyaan tak? Okay, ada pertanyaan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okay, sebelum kita berakhir, saya nak ambil sekali lagi attendant ni. Minta onkan kamera ya. Semua onkan kamera. Kalau saya kata sudah ya. On. Sekarang ni on dulu. Kalau kata sudah. Belum lagi ni. Ada betul muka ke kamera tu. Jangan rambut je depan dia ni. Saya pun nak tengok rambut, tengok muka ya. Rambut yang panjang tu nanti gunting ya. Okey, lagi satu lagi. Okey, kalau tak ada dah soalan nanti daripada ni biasalah ya, kerja yang perlu awak buat apa dia, iaitu buat nota dan SPS ya, SPS. Ada sebarang masalah sila personal message ke saya. Okey. Jadi terima kasih.